Saya berjumpa dia, macam mana pun dah kenal, jumpa dengan dia waktu dia Menteri Pelajaran. Saya berjumpa dengan dia, rugi masa. Ada benda yang penting yang nak dibincangkan. Waktu itu saya di Pejabat UMNO. Ada maklumat yang penting yang saya nak bagi tahu kat dia. Bercakap, masuk dengan dia, tak ada poin apa. Sekejap dia pergi layan telefon ni, sekejap dia pergi layan telefon ni, sekejap duduk. Akhirnya tak tahu apa, keluar begitu ya. Saya pun tak cerita apa kat dia. Dia pun tak ada apa. Macamlah kita nak berbanding dengan, ini saya tengok, berbanding dengan Dr. Mahathir, ya, saya berjumpa dengan dia, telefon tak bunyi langsung. Ini tak ada, konsentrate pada perbincangan sampai kita tahu apa dia nak, apa dia arah kita. Ya? Ini penting. Dr. Mahathir tahu saya ni bukan orang politik, nampak gaya, daripada body language bukan orang politik lah. Ya? Dia nasihat saya jangan duk tanding-tanding lah UMNO ni. Dia bagi saya yayasan dakwah, ya? Dia bagi yayasan dakwah. Saya kata kena dengan hasrat saya. Memang saya orang dakwah, kan? Dan saya kerja dalam UMNO, saya rasa saya puas hati bekerja dalam dakwah. Dan dia bagi kebebasan penuh. Ya? Saya buat bajet begini, saya minta 10 juta kat dia. Dia lulus 1 sen pun tak kurang. Buat kerja. Ha? Saya pun menyesali kalau aku minta 20. Tapi sebelum tu saya rasa banyak dah. Datang Pak Lah pula, saya minta lagi. Tapi Dr. Mahathir cara dia bekerja, dia tak lepas kita. Itu dalam perlembagaan Yadim di bawah dia, direct di bawah dia, Perdana Menteri yang tu. Dia tak lepas 2 minggu sekali atau sebulan sekali, pukul 5 suruh pergi pejabat dia. Dia bincang pasal Islam, pasal apa, bincang, lepas tu dia apa, memang dia arahkan buat ini, kita tahu apa yang kita nak buat. Sampai zaman Pak Lah lagi senang. Tapi kita seronok waktu Dr. Mahathir, walaupun dia begitu dia tak tinggal kita seronok saja. Pasal dia tahu apa yang kita buat. Main zaman Pak Lah pula dia kata, you buatlah apa yang you fikir baik. You buat apa yang you fikir baik. Jangan duk nanti air lah. Kita pun lagi senang lah. Minta tambah duit lagi dia bagi. Jadi kerja senang. Jadi saya orang dakwah, bukan orang politik. Ya. Dengan Anwar Ibrahim ni, selepas daripada saya kurang percaya kat dia, saya duk berjumpa dia juga. Kemudian setiap usaha dia, Azmi, telefon nak pergi jumpa, tak pernah dapat. Macam-macam, tak apa. Nanti Ustaz saya telefon, nanti saya bagi puan tu. Sampai sudah ada. Sampai saya ambil keputusan, saya kata saya tak akan berjumpa dia melainkan dia panggil. Saya tak akan buat appointment sampai bila-bila pun dengan dia melainkan dia panggil. Sekali-sekali dia panggil juga lah. Tapi panggil makan ya. Ada jamuan apa dia makan lah. Ada tamu-tamu daripada gerakan Islam di luar negara ke datang, dia panggil lah. Sama-sama bincang, cakap-cakap. Tapi tak ada apa lebih daripada itu. Tetapi waktu dia kena buang, disingkirkan, saya pun macam tu juga lah. Saya rasa simpati dengan dia. Saya rasa dia terinayah. Pasal saya rasa dia banyak musuh, terlalu cepat naik batu musuh. Kita pun pergilah sembahyang hajat, sembahyang apa semua, tiap-tiap malam.
Sampai waktu dia nak tangkap tu, saya yang baca doa. Tapi nasib baiklah saya baca doa betul. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Engkau tunjuklah yang benar itu benar, dan kurniakanlah supaya kami mengikuti yang benar itu. Yang salah itu salah, dan hindarkanlah kami betul semaya hajat rata dunia. Minta doa Dr. Mahathir ni hancur, kawan tu segar bogar. Allah Ta'ala tunjuk betul. Yang betul itu betul, yang salah itu salah. Yang Anwar pula berhadapan dengan berbagai masalah. Kena bicara ni, kena ini, kena tuduh ini, kena tuduh. Allah Ta'ala tunjuklah dengan jelas. Ya. Saya waktu itu saya pergi umrah sekali, dalam surat khabar di Arab kata Dr. Mahathir zalim lah, menindas gerakan Islam lah, macam-macam masa waktu di Mekah. Ya. Tapi selepas itu apa yang berlaku? Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk serta-merta dalam dunia ini. Allah Ta'ala tunjuk dah, sehingga bagaimana Dr. Mahathir kemudiannya disanjung di seluruh dunia Islam. Apa lagi kita nak fikir? Apa lagi kita nak keterangan yang lebih jelas daripada apa yang telah diterangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa sangat? Anwar Ibrahim, cerita saya dalam PAS, saya rasa PAS bukanlah satu gerakan Islam, bukan satu parti yang perjuangkan Islam. Ya. Saya selalu menyampaikan apa ada pada nama. Berapa banyak orang nama Muhammad? Muhammad bin Abdullah lagi, nama macam tepat macam Nabi. Tapi ada yang Muhammad bin Abdullah jadi ketua penyamun. Akhlak tak akhlak macam Nabi. Nama Abu Bakar As-Siddiq pun ada. Tapi orangnya syaitan. Apa ada pada nama? Dan begitu juga PAS. Jelas, begitu juga PAS. Isu kafir. Isu kafir. Ya. Dia mengkafirkan orang UMNO. Mengkafirkan perlembagaan. Tetapi di dalam hadis Rasulullah, di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kata, janganlah kamu kafirkan seorang yang mengucap 2 kalimah syahadah, melainkan apabila nyata sangat bahawa syahadah itu batal, kerana dia melakukan perkara-perkara syirik. Ya. Jadi tak boleh mengkafirkan. Tetapi ini yang dibuat oleh PAS. Nama parti Islam, tapi perbuatannya perbuatan yang langsung bertentangan dengan Islam. Nabi kata tak boleh maki hamun. Itu kerja dia. Kalau berceramah tak maki UMNO tak sah. Bagaimana mereka tak tahulah Dr. Mahathir ni Fir'aun lah, lebih dahsyat daripada Fir'aun lah. Macam-macam mereka kata. Tapi adakah ini perangai Islam? Tak ada. Ya. Jadi cukup mudah untuk faham PAS ni. Ya. Dan kepimpinan PAS bagi saya bukan orangnya yang boleh membawa Islam, bukan orangnya boleh melaksanakan Islam. Tak ada perencanaan apa-apa pun. Saya ingat sekali di dalam waktu di dalam PAS, saya naib presiden pada waktu itu, saya katakan pada pimpinan PAS, kita perlu ada agenda. Kita perlu ada agenda. Kita
tunjukkan apa dasar-dasar kita dalam segi pendidikan, dari segi apa. Lepas tu saya memang buat kajian tentang hal itu. 1 tahun saya baca buku, saya tulis, saya apa sekali. Ya, sudah itu dalam 120 muka begitu, saya serahkan pada Setiausaha Agung waktu itu, Allahyarhamlah Hasan Shukri. Selepas itu, waktu pas nak pindah pejabat dia ke tempat lain, ya, saya tengok yang saya tulis tu duduk bersepah di lantai. Saya kata apa? Saya pun geram juga. Saya ambil itu, lepas tu mengamuk-mengamuk sikit. Dia jumpa saya usah aku, betul-betul saya mengamuk betul. Dah kita duk buat 1 tahun, awak buat macam ni. Lama disetujulah adakan satu seminar. Panggil semua pemimpin PAS daripada kawasan apa semua, dan dipengerusikan oleh Harun Taib waktu itu. Saya bentangkan kertas kerja itu. Lepas tu apabila 1 hari bincang, baru 1 muka. Duk cakap pasal lain. Harun ni orang Terengganu. Dia komen apa? Duk legi. Duk legi dia kata, duk legi. Bincang pun tak boleh. Nak merintah negara macam mana? Nak bincang yang tu pun tak boleh. Jadi apalah kita nak harap pada PAN ni? Bagi saya tak adalah kata nak bangunkan negara Islam nak tu, tak ada. Apa yang dia buat di Kelantan, tak ada apa yang dia buat. Tuan-tuan, soal isu hukum hudud, ini mainan betul. Mainan. Sekarang dia kata, oh dia nak juga laksana hukum hudud. Orang ni itu saja mainan. Sebenarnya PAS lagi tak ada hasrat untuk melaksanakan hukum hudud. Kalau dia betul-betul nak melaksanakan hukum hudud, di dalam kuasa kerajaan negeri, dia boleh buat macam-macam undang-undang yang melengkapkan, nak bina tu. Umpamanya prosedur kehakiman, prosedur keterangan dan sebagainya. Banyak undang-undang yang lain lagi. Dia kena latih hakim-hakim yang layak untuk menjalankan hukum hudud itu. Tapi semua ni dalam kuasa kerajaan negeri. Dia tak buat pun. Yang dia buat ialah kuasa kerajaan pusat. Tengok mainan itu. Yang dia tak boleh laksanakan, dia buat, dia kemukakan. Pasal bukan dia nak laksanakan. Harun Din yang buat kenyataan tu cuma nak ambil hati orang-orang payah. Pemimpin-pemimpin dia sudah setuju di antara Pakatan Rakyat bahawa tak sebut langsung nak laksanakan hukum hudud. Tak ada. Tapi orang-orang PAS mula menyinga sikit. Marilah Harun Din pujuk, kita akan laksanakan hukum hudud begini-begini. Tapi sebenarnya tidak. Cara macam tu bukan cara saya tak reti. Bukan cara macam tu, saya tak reti. Main politik, manipulasi ini, cakap bohong begini-begini. Saya cara dakwah dan terus cara dakwah, dan sekarang pun itulah cara saya. Gerakan Islam yang saya itu ialah cakap betul-betul macam Nabi cakap dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, tak usah duk harap lah. Tak usah duk harap lah PAS nak jalankan, nak tegakkan negara Islam. Tak usah duk harap lah PAS akan bawa kemajuan kepada agama Islam. Tak usah duk harap lah PAS nak jalankan keadilan Islam. Mereka mau tapi tidak tahu. Mereka tidak mampu. Jadi itulah, mungkin cukuplah kata itu. Kita dah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.